Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita untuk tajuk 4.2 struktur kod arahan. Dan bagi standard pembelajaran 4.2.3 menulis pernyataan function dan prosedur. Sebelum kita dah belajar berkaitan dengan bagaimanakah kita ingin buat satu define function ataupun user define function. Okay. Dan function memulangkan semula nilai yang ada di dalam function tersebut. Tapi berbeza dengan prosedur. Prosedur adalah satu sinteks untuk menulis hampir serupa dengan sinteks pentakrifan user define function. Cuma prosedur tidak memulangkan sebarang nilai atau output, kembali kepada atur cara atau pernyataan kod yang memanggilnya. Kepada prosedur ini hanya terdiri set arahan bagi tugas-tugas khas. Dalam kata yang mudah, prosedur hanya menjalankan tugas-tugas mengira dan sebagainya tanpa memulangkan nilai yang ada telah dikira tersebut. Okey. Jadi sintaksnya hampir sama, define, nama prosedur, kemudian ada parameter dalam kurungan. Jangan lupa noktah bertindih ini. Dan kemudian kita ada badan prosedur dan tidak ada perkataan return di sini. So, kata kunci DF digunakan untuk mentakrifkan prosedur. Nama satu prosedur harus mencerminkan tugas khas yang akan dilakukan. Sama macam define function. Jika punya input atau parameter, maka parameter perlu dinyatakan dalam kurungan. Jika tidak, tanda kurungan dibiarkan kosong. Tanda kurungan perlu ada, sama ada input parameter ataupun tidak ada, tetapi perlu ada tanda kurungan. Pentakrifan nama prosedur dengan atau tanpa parameter mesti diakhiri dengan tanda titik bertindih. Badan prosedur dimulakan sebaris lepas nama prosedur dan perlu indent dari jidar ciri. Badan dia lah, maksudnya perlu masuk ke dalam ke kanan, ke kiri kanan, ke kanan bagi melaksanakan tugas. Setelah prosedur siap dilaksanakan, pelaksanaan atau cara akan kembali semula ke baris selepas pemanggilan prosedur. Setelah siap, dia akan panggil tugas kepada atur cara utama lah, yang memanggil dia. Okey, kita lihat contoh 4.12. Penggunaan prosedur untuk mencetak lirik lagu menggunakan bahasa atau cara Python. Aimah ialah seorang guru tadika dan kelasnya memiliki 15 orang murid. Setiap bulan Aimah akan menyediakan lirik lagu Selamat Hari Jadi untuk murid-muridnya. Katakan 2 orang murid menyambut hari jadi pada bulan ini. Berikut menunjukkan satu segmen kod atau cara yang mencetak lirik lagu Selamat Hari Jadi yang bernama tanpa menggunakan prosedur. Bila tanpa menggunakan prosedur, kalau kita lihat di sebelah kiri ini, print Selamat Hari Jadi, Selamat Hari Jadi, dia print banyak kali. Kemudian baris ketiga, print Selamat Hari Jadi Ali. Okey, kemudian print Selamat Hari Jadi dan print. Memang kita boleh hasilkan output yang sama, tetapi tanpa menggunakan prosedur, dia akan menjadikan kod atau cara itu lebih panjang. Tapi dengan menggunakan prosedur, kita hanya define satu arahan tugas khas, iaitu print. Define lirik dalam kurungan nama, okey, noktah bertindih, print Selamat Hari Jadi, Hari Jadi, Hari Jadi, kemudian dot nama, print Selamat Hari Jadi dan print. Okey. Jadi apabila kita mencetak semula lagi lirik untuk mana-mana pelajar, kita hanya boleh gunakan semula define function tadi dengan memanggil semula define function lirik dalam kurungan namanya ialah Ali. Jadi apabila kita print out ataupun kita run, dia akan tulis ini dah, Selamat Hari Jadi Ali, Selamat Hari Jadi Raju. Okey, so dia akan dapat jimatkan masa jika ada ramai murid dengan menggunakan prosedur. So kita nampak lihat apakah fungsi prosedur di sini. Aktiviti 4.10 untuk dijadikan sebagai tahap penguasaan 3 bagi standard pembelajaran menulis pernyataan function dan prosedur. Okey. Itu anda akan membina satu atur cara yang mengandungi pernyataan function dan pernyataan prosedur untuk menyelesaikan masalah. Kaji segmen kod berikut. Tulis cadangan anda untuk meringkaskan kod di bawah dengan menggunakan prosedur. Okey, lirik lagunya Chan Mali Chan. Biasanya kalau kita lihat di sini, yang mana berulang itulah yang paling sesuai untuk dijadikan sebagai define function ataupun prosedur. Kerana itu yang kita boleh ringkaskan lagi. Contoh di sini, print lirik lagu Chan Mali Chan. Print di mana anak kambing saya print. Okey, Chan Mali Chan. Print lagi. Oh, tu ada beberapa lagi lah. Okey.
Okey. Okey, jadi kita cuba buat menggunakan onlinegdb.com untuk selesaikan atau memudahkan kod segmen yang diberi. Okey, jadi langkah yang pertama ya, kalau kita lihat di sini, kita buka onlinegdb.com, Python compiler. Seperti biasalah kita clearkan dahulu default kod yang diberikan. Okey, kita minimalkan mana yang boleh kita minimalkan supaya hanya ada paparan untuk kita type kod tersebut. Okey, kita boleh type mula-mula sekali, kita boleh print. Okey, print, pastikan huruf kecil. Print dalam kurungan, apakah nama tajuk atau cara ini? Lirik lagu Chan Malichan. Okey, itu tajuk dia lah. Okey, mungkin kita boleh print lagi supaya keluar asterisk ni untuk membezakan tajuk dan sebagainya. Okey. Okey, seterusnya kita akan print lirik lagu Chan Malichan. Dah ada dah tu. Okey, kemudian print di mana anak kambing saya. Okey, di sini kalau kita lihat di sini, di mana dia anak kambing saya diulang pada rangkap yang ketiga, sementara Chan Malichan diungkap pada rangkap yang kedua dan juga yang keempat. Okay, jadi kita boleh buat define function, dua define function kat sini. Okay, dia menggunakan procedure. Okay, menggunakan procedure. Jadi kita boleh lihat, kita print, kita buat define. Okay, di sini kita define. Okay, define. Okay, yang kita boleh tajukkan nama dia ialah lirik 1. Okay, define lirik 1. Okay, noktah bertindih. Kemudian okay, define lirik. Okay, lirik itu patutnya kurungan di sini ya. Okey, apakah nama dia? Boleh ubah dia. Sorry, parameter yang perlu ada masuk ke dalam ni perlu ada atau tidak? Tak perlu ada. Jadi kita teruskan. Dan kita print di mana anak kambing saya. Okay, apa yang dia perlu dibuat? Print di mana anak kambing saya. Di mana anak kambing saya. Okey, kita cuba dahulu. Okey, kita cuba dahulu. Okey.
Kemudian kita boleh run. Bila kita run, tapi sebelum kita run, pastikan anda jangan lupa ya, di bahagian tepi ni ada language. Pilih language Python terlebih dahulu, Python 3. Okay, dan bila anda run, dia akan keluar beginilah. Okay, lirik lagu Chan Mali Chan, di mana anak kambing saya. Maksudnya dia akan print di mana anak kambing saya. Okay, betul dah tu. Okay, jadi kita akan sambung semula ni. Sambung semula lagu ni. Anak kambing saya yang makan daun palas. Yang makan daun palas. Daun palas, daun talas. Dua daun. Daun talas. Okey. Kemudian kita copy lagi, print di mana dia buah hati saya. Okey, buah hati saya bagai telur di pipa. Buah hati saya bagai telur di pipa. Okey. Dan kenapa dia letakkan /n dekat situ? Supaya dia akan pergi ke baris yang langkau satu baris. Okey. So, di mana anak kambing saya? Anak kambing saya makan daun talas. Di mana dia buah hati saya? Buah hati saya bagai telur di kupas. Okey. So, itu adalah arahan untuk kita buat satu define lirik, satu function. Okay, satu function tanpa memulangkan ada arahan return dan sebagainya. Okay, kemudian kita boleh buat juga satu lagi, define lirik 2 pula. Okay, define lirik 2. Chan Mali Chan. Okey. Kita boleh copy yang ni, cuma ubahkan lirik sahaja. Okey, Chan Mali Chan. Chan Mali Chan, comma, Chan Mali Chan. Chan Mali Chan ketukung payung. Chan Mali Chan ketukung payung. Okay, jadi kita boleh copy yang ni untuk baris ketiga keempat ni. Okay, Chan Mali Chan ketukung payung, dan bawah ni ada /n. Okey. Maka lirik 1 ada, lirik 2 ada. Jadi bagaimana output dia? Kita boleh letak ni, hashtag ni apa? Menunjukkan bahawa ini adalah output dia. Output yang kita kehendaki. Yang ni tadi kita boleh letakkan hashtag untuk beritahu pengguna satu cara ini bahawa ini adalah procedure. Okay, procedure output. So, tambah lirik 1. Okay, kemudian lirik 2. Kemudian lirik 1 semula. Dan yang terakhir, diulang semula lirik yang ke 2. Okey. Lirik 1, lirik 2, lirik 1, lirik 2. Jadi kita cuba run di sini. Okey. Maka telah pun dijadikan
maka di mana anak kambing saya bagai telur dikupas dan malican ke tempayung. Di mana anak kambing saya. Jadi sama je lah, hampir sama, kecuali kenapa ada tanda soal yang berada di bawah ini. Mungkin salah di mana-mana lah. Tetapi maksudnya di sini apa yang cikgu ingin tekankan ialah di mana kita dapat permudahkan arahan ini supaya lebih pendek berbanding dengan atur cara ini. Okey, so itu adalah bagaimana kita menggunakan prosedur untuk meringkaskan kod atur cara Python kita. Daripada panjang lirik Chan Malichan tadi, kita boleh pendekkan kepada beberapa baris untuk lirik Chan Malichan. Okey, dilihat pada contoh seterusnya rajah 4.58, kepentingan function dan prosedur dalam penghasilan atur cara. Jadi function dan prosedur pertama dapat digunakan secara terus atau berulang kali tanpa menuliskan kodnya. Jadi lagu lirik Chan Malichan tadi, kita boleh ulang banyak kali dengan memanggil semula arahan atau nama function atau prosedur yang kita telah bina. Boleh digunakan pakai dalam atur cara lain sekiranya tugas yang sama diperlukan. Okey, boleh dipanggil semula jika ada atur cara lain, mengurangkan kemungkinan berlakunya ralat, dan menjimatkan masa kerana lebih pendek, boleh dikongsikan. Boleh dikongsikan bersama dengan atur cara yang lain, memudahkan proses nyah pepijat kerana apabila jika berlaku ralat, kita boleh pergi function demi function atau prosedur demi prosedur sebelum kita pergi pada atur cara utama. Jadi dia lebih ringkas, sistematik dari segi penyah pijatan. Apa itu nyah pepijat? Nyah pijat maksudnya kita cuba memperbaiki ralat jika ada. Dan atur cara kelihatan lebih teratur, lebih kemas, berformula dan lebih mudah difahami. Baik kita sendiri ataupun pengatur cara lain yang membuka atur cara kita, maka dia lebih mudah faham. Ini adalah function, ini adalah prosedur dan ini adalah atur cara utama. Okey, kita lihat contoh 4.13. Menghasilkan satu atur cara calculator yang melibatkan gabungan function dan prosedur. Guru meminta anda menghasilkan satu atur cara calculator yang dapat melakukan 4 operasi asas, tambah, tolak, darab dan bahagi terhadap 2 nombor integer yang dimasukkan oleh pengguna atur cara. Jadi pengguna akan masukkan 2 nombor dan kalkulator anda ini akan mengira berdasarkan operasi yang dipilih sama ada tambah, tolak, darab atau bahagi. Bagi menyelesaikan masalah ini, anda perlu mengaplikasikan konsep pemikiran komputasional dalam fasa-fasa pembangunan atur cara. Apa yang dikehendaki adalah seperti berikut: tambah, tolak, darab, bahagi dan kemudian tamat. Itulah menu kalkulator yang ada. Dan pilihan anda contohnya 1 hingga 5. Okey, ini contoh output dia lah. Okey, jika dipilih 3, maksudnya masukkan nombor pertama 4, masukkan nombor kedua 5. Bila dipilih nombor 3, maksudnya nombor 3 itu adalah darab. Jadi 4 darabkan dengan 5 bersamaan dengan 20, dan di akhir sekali dia akan print out, paparkan terima kasih kerana menggunakan saya ataupun menggunakan kalkulator ini. Okey, itu adalah seberingkas apa yang anda perlu buat. So dalam fasa reka bentuk atur cara, yang pertama sekali, kenal pasti apakah masalah yang diberikan, apa input, apa proses dan apa output dia. So input di sini ialah pilihan operasi daripada menu calculator, di mana kita perlu ada menu tambah, tolak, darab, bahagi dan tamat. Dan kemudian apakah 2 nombor, kita perlu minta kepada pengguna untuk masukkan 2 nombor input, iaitu apa-apa saja nombor integer lah. Okey, mungkin negatif, mungkin positif. Okey, kemudian apakah proses dia? Lakukan proses yang dipilih, sama ada tambah, tolak, darab ataupun bahagi. Dan apakah output dia? Paparkan jawapan bagi 2 nombor yang dimasukkan berdasarkan operasi yang dipilih. Jadi maksud di sini outputnya kita perlu paparkan hasil operasi darab atau operasi tambah, paparkan dan kemudian paparkan jawapannya. Jadi dalam fasa reka bentuk atur cara, pertama sekali anda akan bangunkan algoritma bagi tugas-tugas kecil, iaitu sama ada function atau prosedur, dan kemudian tulis prosedur kod, lakang catat alih, dan mereka bentuk antara muka pengguna untuk input dan output data menggunakan atur cara Python. Okey, di sini adalah contoh dia bagaimanakah kita mulakan dengan prosedur kod terlebih dahulu. Mula, isytihar boleh ubah aktif
pilihan nombor 1 dan nombor 2, setkan aktif sama dengan 1, lagi aktif sama dengan 1. So, paparkan menu berikut. Tambah, tolak, darab, bahagi, tamat. Okey. Jadi dia akan setkan satu pun boleh ubah kat sini. Nama pun boleh ubah tersebut ialah aktif. Dan selagi aktif ni sama dengan 1, maka dia akan paparkan menu ini. Okey, kemudian paparkan mesej pilihan anda 1 hingga 5, di mana kita akan minta info daripada pengguna. Masukkan nombor 1 hingga nombor 5 yang akan dirujuk kepada operasi yang akan digunakan, tambah, tolak, darab, bahagi ataupun tamat. Kemudian setkan pilihan nombor yang dimasukkan. Akan kita minta pada pengguna masukkan 2 nombor nanti. Okey, jika pilihan sama dengan 1, paparkan mesej, masukkan nombor pertama. Kemudian setkan nombor pertama dengan nombor yang dimasukkan. Papar mesej, masukkan nombor kedua. Setkan kedua nombor yang dimasukkan. Kira hasil pertama, hasil sama dengan pertama tambah kedua. Kerana pilihan 1 ialah tambah, jadi operasinya ialah tambah. Papar output nilai pertama tambah nilai kedua sama dengan hasil. Ini adalah pilihan pertama. Dan jika kita lihat, untuk pilihan kedua, pilihan ketiga, pilihan keempat, dia mengulang ayat yang sama, kecuali yang berbeza dekat sini ialah operasi dia. Okey, pilihan kedua operasinya ialah tolak, pilihan ketiga ialah operasinya darab, dan pilihan yang keempat operasinya ialah bahagi. Okay, di situ nampak ada pengulangan, dan di situlah nampaknya kita akan menggunakan sama ada function atau prosedur untuk meringkaskan kod atau cara ini. Okey, kemudian 4/8 jika pilihan sama dengan 5. 5 ni maksudnya tamatlah dia nak keluar daripada paparan calculator ini. Maka setkan aktif sama dengan 0 dan paparkan mesej terima kasih kerana menggunakan saya atau menggunakan calculator ini. Tamat. Jadi itu adalah prosedur kod untuk atau cara calculator ini. Okey, petunjuk sini biru. Step penyataan ini diasingkan dijadikan satu sub prosedur kod ataupun dapatkan 2 nombor. Okey, biru tersebut. Ungu, set penyataan diasingkan dijadikan sub prosedur kod kira cetak. Okey, hijau, set penyataan diasingkan dijadikan sub menu kod menu, sub prosedur kod menu. Dan kelabu, set penyataan diasingkan dan dijadikan satu sub prosedur kod dapat pilihan pengguna. Okey, dapat mana-mana yang berulang tu dia akan jadikan satu prosedur kod lain ataupun satu function atau prosedur yang lain. Kita akan lihat nanti. Okey, sini telah pun dia buat. Pertama sekali kita ada sub prosedur kod menu, di mana ada mula, papar calculator bermenu, papar 1, papar 2, papar 3, 4 dan 5 begini. Okey, ini adalah sub prosedur kod untuk menu. Sub prosedur kod untuk dapatkan pilihan pengguna, mula, setkan nombor pilihan 0. Lagi nombor pilihan tidak dalam lingkungan 1 hingga 5, papar pilihan anda 1 hingga 5. Okey, setkan nombor pilihan nombor yang ditaipkan. Okey. Di sini kita mengincar pengguna untuk masukkan 1 hingga 5. Selagi dia tidak ada nombor pilihan sama dengan 0, maka dia akan paparkan pilihan anda 1 hingga 5. So, ini apabila dalam prosedur kod utama, kita ada prosedur kod start prosedur kod menu, start prosedur kod untuk dapat pilihan pengguna. Ini adalah prosedur kod utama dia. Dia akan panggil menu. Selagi aktif sama dengan 1, iaitu dia akan panggil menu ini. Dia akan paparkan menu ini. Okey. Kemudian panggil menu, setkan jenis operasi. Bila setkan jenis operasi sama dengan panggil dapat pilihan pengguna. Pengguna nak operasi yang mana satu? Okey. 1, 2, 3, 4, 5. 1 hingga 5. Jika jenis operasi sama dengan 5, iaitu tamatlah. Tamat. Setkan aktif sama dengan 0. Jika tidak, setkan nom 1 dan nom 2 sama dengan panggil. Panggil dapat 2 nombor. Okay, panggil ni adalah satu duduk di bawah ini. Okey, ini adalah panggil dapat 2 nombor tadi. Okey. Mula paparkan masukkan nombor pertama, masukkan nombor yang kedua. Ini kita minta pengguna masukkan nombor. Okey.
Dan kemudian panggil kira cetak. Kira cetak ni adalah arahan untuk print lah, nombor 1 dan nombor 2. Nombor 1 dan nombor 2. Mula jika jenis operator sama dengan 1, kira hasil tambah A tambah B. Okey, lain jika jenis operator sama dengan 2. Ini dia akan bahagi-bahagikan. Jika operasi nombor 1 tambah, operasi nombor 2 tolak, 3 darab, dan operasi 4 bahagi. Ini adalah untuk arahan kira dan cetak. Kira cetak lah. Okay. Jadi sini dia akan permudahkan ataupun dia akan leraikan. Ada pseudo code utama yang anda perlu buat. Ada sub pseudo code untuk menu. Ada sub pseudo code untuk dapat pilihan pengguna, untuk input pengguna. Dan ada sub pseudo code untuk dapat 2 nombor. Okey. Dan kemudian ada sub pseudo code untuk cetak. Kira dan cetak. Okey. So dia dah permudahkan mengikut sub function. Okay, inilah contoh dia di mana define menu. Okay, ini ada prosedur menu. Ini pula adalah function untuk meminta pilihan daripada pengguna. Okay. Okay, ada beza dekat sini. Kalau kita lihat sini, ini adalah prosedur kerana dia tidak pulangkan sebarang nilai. Dia hanya melaksanakan tugas untuk paparkan menu ini. Kemudian yang ini pula adalah function kerana ada define dan ada return. Okay, ini adalah function, user define function, di mana dia akan pulangkan semula apakah nombor pilihan yang dimasukkan oleh pengguna. Okay, nombor pilihan sama dengan 0, while nombor pilihan less than 1 or nombor pilihan larger than 5, nombor pilihan sama dengan integer pilihan anda ialah 1 hingga 5. Kita akan minta pengguna masukkan nombor 1 hingga 5. Selagi nombor pilihan kurang daripada 1 atau or. Okay, or. Atau nombor pilihan lebih besar daripada 5. Selagi itu, maksudnya pengguna masukkan 6 ke, pengguna masukkan negatif 3 dan sebagainya. Okay, jika dia bukan 1 hingga 5, maka dia akan terus paparkan pilihan anda 1 hingga 5. Maksudnya selagi pengguna masukkan nilai yang salah, lagi itulah dia akan paparkan pilihan anda 1 hingga 5. Return nombor pilihan. Okey. Okay, function seterusnya ialah dapatkan 2 nombor, masukkan nombor pertama, nombor kedua. Okay, jadi untuk lebih jelas, kita akan buat sama-sama yang ni dan kita lihat bagaimanakah rupa output dia. Okay, seperti biasa, anda buka onlinegdb.com, iaitu yang berkaitan dengan prosedur onlinegdb.com, dan clearkan sebarang nilai yang ada atau kod yang ada. Okay, maka kita akan typekan seperti biasa, kita typekan apakah dulu tajuk dekat sini. Print print tajuknya ialah calculator bermenu. Okay, calculator bermenu. Dan kemudian kita teruskan kepada baris yang seterusnya. Kita bangunkan hashtag ni untuk menunjukkan kepada pengguna atau cara bahawa ini adalah prosedur menu. Okay, prosedur menu. Okay, di mana kemudian kita definekan dia. Define menu. Okay, jangan lupa ada penutup dan kurungan. Okay, buka kurungan dan tutup kurungan, dan kemudian ada noktah bertindih 2. Dan apakah yang kita ingin masukkan di dalam function menu ini? Sorry, ini adalah prosedur menu kan. Print calculator bermenu, print 1 tambah print
2 tolak, print 3 darab, print 4 bahagi, print 5 tamat. Okey, jadikan satu kebiasaan kepada anda apabila siap satu-satu menu, function dan sebagainya, kita boleh cuba panggil semula supaya sebelum kita punya kod menjadi terlampau panjang, menjadi lebih complicated, kita dapat mengelakkan ralat. Cuba kita panggil semula print menu. Okey, print menu ataupun bukan print menu. Kita panggil semula menu. Okey. Menu. Okey, cuba run. Untuk pastikan prosedur atau function yang kita buat bebas daripada ralat. Okey. Bila kita panggil semula prosedur menu, dia akan keluar beginilah. Okey, tambah, tolak, darab, bahagi, tamat. Okey, betul lah tu. Okey, dah betul dah. So, insya-Allah bebas daripada ralat. Okey, seterusnya kita akan buat semula function untuk dapat pilihan pengguna. GPT dapat pilihan pengguna. Okey, dan dia define DPT dapat P huruf besar dan pengguna penghuruf besar, P huruf besar. Jangan lupa tanda kurungan, tutup buka kurungan dan tutup kurungan dan noktah bertindih. Okey, nombor pilihan dia diumumkan ataupun dia isytiharkan, satu pun boleh ubah namanya nombor pilihan dan diberikan nilai nombor pilihan tersebut sama dengan kosong, nilai awal dia, dan dia menggunakan arahan while. Okey, while selagi. Okey, selagi nombor pilihan kurang daripada 1 atau or, anda boleh guna or ataupun and tapi dalam kes ni or lah. Dia tak boleh dua-dua sekali. Or nombor pilihan dalam kurungan nombor pilihan lebih besar daripada 5 tutup kurungan, jangan lupa noktah bertindih. Okey, selagi dua nombor ni dia berada dalam range atau jumlah lebih kurang daripada 1 atau lebih daripada 5, maksudnya kalkulator ni akan sentiasa paparkan nombor pilihan ini. Nombor pilihan sama dengan int integer input, di mana kita akan minta pengguna masukkan satu nilai input pilihan anda. Okey, 1 hingga 5. 1 hingga 5. Dan jangan lupa dia letak kat noktah bertindih supaya kita beritahu pada pengguna selepas noktah bertindih ada jarak sikit supaya dia akan isikan apakah nilai yang dipilih. Okey, ini dah siap dah untuk kemudian setelah while return. Bila return, pastikan return tu sebaris dengan while tadi. Okey, return dia sebaris dengan while dan return nombor pilihan. Okey, lengkap sudah satu function yang meminta pengguna masukkan satu nilai. Okey, jangan buang masa, kita uji dahulu menu. Kita panggil semula menu. Okey, kemudian kita panggil function dapat pilihan pengguna. Dapat pilihan pengguna. Okey, jangan lupa
buka kurungan dan tutup kurungan. Okey. Okey, kita letakkan slash n dekat sini supaya ada dia akan langkau sebaris. Cuba kita run. Baru dia langkau sebaris begitu. Okey, kalkulator bermenu ada tajuk dia. So ini adalah menu dia, kalkulator bermenu, tambah, tolak, darab, bahagi dan tamat. Dan pilihan anda 1 hingga 5. Okey, nampak dia berklik kat sini. Maksudnya sini dia sedang menunggu input daripada kita sama ada 1 hingga 5. Contoh kita masukkan nilai yang kurang daripada 1. Contoh kita masukkan kosong, apa akan jadi? Okey, dia masih lagi keluar pilihan anda 1 hingga 5 untuk menunjukkan bahawa kita masukkan nilai yang bukan berada dalam julat yang dikehendaki. Contoh cikgu masukkan 7. 7 tidak ada dalam 1 hingga 5, maka dia akan paparkan sekali lagi selagi anda tidak masukkan nombor yang dikehendaki, maka dia akan paparkan arahan yang sama. Contoh cikgu masukkan 1. Okey, program finish. Betul lah? Okey, so kita tidak ada masalah dengan function tersebut. Kita teruskan dengan function yang berikutnya, iaitu function dapat 2 nombor. Function dpt 2 NOMBOR. Okey, di mana kita akan buat define dapat 2 nombor. Jangan lupa buka kurungan, tutup kurungan dan noktah bertindih. Okey, apakah yang ingin kita masukkan? Nombor 1. Dia isytiharkan satu boleh ubah, namanya nombor 1. Nombor 1 sama dengan integer, dia akan minta pengguna masukkan nombor integer dan ada arahan input kat situ. Okey, masukkan nombor pertama. Masukkan nombor pertama. Okey. Dan kemudian kita isytiharkan, boleh ubah yang kedua, integer input masukkan nombor yang kedua. Dan ini adalah arahan untuk satu function, kerana dia akan pulangkan semula satu nilai, jadi kena ada perkataan return. Okey, return nombor 1, nombor 2. Nombor 1, nombor 2. Jika kita nak returnkan 2 nombor dekat sini, maka kita kena pisahkan dia dengan simbol koma. Okey, seperti biasalah, uji balik semula yang ni betul atau tidak. Bila dia return, maksudnya dia akan simpanlah nombor tersebut di dalam memory dia. Okey, contoh kita panggil mula dapat 2 nombor. Okey, kita run. Okey, di pilihan anda 1 hingga 5. Contoh kita masukkan 1 dan dia akan minta anda masukkan nombor pertama. Kita masukkan 2. Masukkan nombor kedua. Kita masukkan 3. Okey, takat ni betul lah. Okey, bila kita masukkan nombor yang betul, dia akan minta nombor pertama dan nombor kedua. Okey, teruskan. Okey, seterusnya dia menggunakan arahan, dia menggunakan prosedur. Prosedur maksudnya adalah satu tugasan tanpa memulangkan return, iaitu prosedur
prosedur kira cetak. Okey, prosedur kira cetak. Okey, di mana di sini dia akan definekan kira cetak. Okey, ni ada parameter dia. Walaupun dia prosedur tapi dia ada masukkan parameter. Jenis operator. Okey, jenis operator dan nilai A dan nilai B. Jenis operator okey, koma A, koma B. Okey, jangan lupa noktah bertindih kat situ. Okey, if jenis operator sama dengan 1. Okey, sama dengan 1, noktah bertindih, print. Okey, print OUT, output. Okey, output. Okey, kemudian kita nak gabungkan dia dengan string A. Okey, print output. Dia akan gabungkan dengan string A. A ni apa dia? A ni adalah nombor yang dimasukkan, nombor 1 dan nombor 2 tadilah. Okey. Output. Kemudian abaikan simbol tambah tu. Terus masukkan str string untuk beritahukan ini adalah jenis string A. Okey, lupa dekat sini ada simbol perkata dekat situ. Okey, koma string A. Okey, koma, kita nak gabungkan dengan simbol tambah. Dan operasi yang pertama ialah tambah Okey, kemudian koma, kemudian kita nak gabungkan dengan nilai kedua yang pengguna masukkan, string D, strd. Okey, koma, kemudian kita nak masukkan simbol sama dengan. Okey, dan kemudian koma. Okey, koma ada beza sikit dengan yang buku teks ni kita gunakan simbol koma, tambahkan string A tambah B sama dengan string A tambah B. Okey, kemudian slash n. Slash n ni supaya dia pergi langkau ke satu baris. Okey, letakkan pembuka kata. Dan penutup kata. Sorry, dia ada kena ada koma. Koma dan itu. Slash n. Okey.
Kita cuba dulu. Cuba run. Kita masukkan nombor 1 sebagai pilihan kita. Masukkan nombor pertama 1. Nombor kedua pun 1. Program finish edit. Okey, sepatutnya dia akan memaparkan hasil tambah. Okey, sepatutnya dia akan memaparkan hasil tambah. Tapi sebab program ni belum lengkap lagi, maka kita akan teruskan untuk nombor yang seterusnya. Okey, kita teruskan. Buat masa ni kita tidak nampak sebarang ralat. Mungkin ada ralat logik kat sini kerana kita belum selesaikan lagi kira dan cetak. Jadi kita teruskan elif. Okey, ini jika dia pilih operator nombor 1, jenis operator nombor 1. Jadi elif. Jika dia pilih nombor 2 pula, elif. Copy yang ni dan kita letakkan di sini. Okey, elif jenis operator sama dengan 2 pula. Jika sama dengan 2, maka str A tambah string B. Okey, string A tambah B, di mana bukan tambah di sini, simbolnya ialah simbol bola. Di mana A dengan B itu adalah parameter untuk kira cetak. Di mana A dengan B nanti kita akan rujuk A ni sebagai nombor 1 dan B sebagai nombor 2. Jadi kita boleh copy yang ini. Okey. Okey, dan jika nombornya adalah nombor 3, dia akan tukar kepada operasi darab. Dan jika dia 4, maka dia akan jadi operasi bahagi. Okey, di sini pun kita kena ubah juga. Ni A tambah B A tambah B yang jadi A tolak B. Ini A darab B. Okey, yang ni pula adalah A bahagi dengan B. Okey. Yang kita dah belajar sebelum ni, ada if, elif, elif. Okey. Biasa di hujung ni kita akan belajar else kan. Kita cuba buat else. Kita cuba buat else. Biasa kita dah belajar sebelum ni if, elif, elif, else. Yang kita ada if, elif, elif. Mungkin boleh jugalah. Okey, mungkin boleh juga. Okey, ini adalah prosedur untuk kira cetak. Okey, yang cikgu nampak dekat sini dia menggunakan nama parameter tersebut adalah jenis operator. Tetapi kita belum isytiharkan lagi di manakah jenis operator tersebut. Jenis operator ini akan berada
isytiharkan di dalam menu utama ni. Di sini dia tulis jenis operasi. Di sini juga akan keluar ralat salah cikgu. Kerana apa? Di sini menggunakan jenis operator, di sini menggunakan jenis operasi. Jadi sepatutnya yang bawah ni sukakan kepada jenis operator. Okey, kita pergi kepada menu yang utama. Kita letakkan ke hashtag main menu. Okey, di situ while active sama dengan kosong kan. Okey, active sama dengan 1. Dia letakkan maka dia isytiharkan satu nama boleh ubah, namanya active, dan nilai yang utamanya ialah nilai awalnya adalah 1. While active sama dengan 1. Baik. While active sama dengan 1. Okay, jangan lupa noktah bertindih. Sorry. Ini nilai awal, nilai awal untuk active sama dengan 1. So while kita menggunakan arahan selagi nilai active sama dengan 1, dan jangan lupa noktah bertindih. Selagi dia sama dengan 1, dia akan laksanakan yang ini, iaitu menu. Dia akan panggil semula menu tadi yang memaparkan nilai-nilai operasi. Kemudian jenis operator. Okay, jenis operator sama dengan dapat pilihan pengguna. Okey, dapat pilihan pengguna. Daripada pilihan pengguna ini, pengguna pilih nombor 1 ke ingin dengan nombor 5. Jadi jenis operator sama dengan DPT dapat pilihan. Okay, dia akan panggil semula function dapat pilihan pengguna bergantung kepada nombor pilihan yang dipilih, sama ada 1 hingga 5. Jadi jenis operator sama dengan dapat pilihan pengguna. Jika pengguna pilih 1, dia akan keluar 1 lah dekat sini. Okey, dia akan keluar 1 di sini. Kalau dia pilih 5 atau pilih 3, dia akan keluar 3. Kemudian if jenis operator. Okay, if jenis operator sama dengan 5 maksudnya tamat. Okay, aktif sama dengan kosong. Maksudnya dia nak keluar daripada menu calculator ni. And indentation aktif sama dengan kosong. Else okay, else dia akan panggil semula nombor 1 dan nombor 2. Dapat 2 nombor tadi kan. Else kira dapat 2 nombor. Dapat 2 nombor. Cuba kita buat kira cetak. Yang tu pun boleh juga Yang tu boleh juga. Kira cetak. Kita cuba buat yang cikgu punya dulu. Kira cetak dalam kurungan jenis operator. Jenis operator. Okey, jenis operator koma. Sebab kira cetak ada beberapa parameter ni, jenis operator, kemudian nilai dia,
nombor 1 dan nombor 2. Nombor 1, koma, nombor 2. Okay, else. Dan akhir sekali print. Terima kasih. Okey. Cikgu punya ni berbeza sikit sebab apa? Cikgu nak terus pun menggunakan nama-nama pun boleh ubah yang ada cikgu gunakan sebelum ni, nombor 1, nombor 2. Tapi dalam buku teks, dia ubah pula kepada senarai yang lain. Dapat 2 nombor tadi. Dia dapat 2 nombor tadi, kalau kita lihat dapat 2 nombor. Mana dapat 2 nombor ni? Okey. Kita dah beritahu dah nama pun boleh ubah tu nombor 1, nombor 2. Tetapi bila di dalam menu utama, dia cikarkan kepada nama pun boleh ubah yang lain, iaitu nom 1 dan nom 2. Okey. Kita cuba run yang ni. Jadi atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Syntax error. Okey, berlaku syntax error, invalid syntax. Else jenis operator sama dengan 4. Line 33. Line 33. Else jenis operator sama dengan 4. Else, kita tak boleh guna else Else jenis operator sama dengan 4. Okay, cuba guna elif kat sini. Elif jenis operator sama dengan 4. Okay, kita cuba run sekali lagi. Syntax error if jenis operator sama dengan 5. Line 41 pula. Okay, ada syntax error line 41. 41 if jenis operator sama dengan 5. Okey. Jenis operator sama dengan dapat pilihan pengguna. Dapat pilihan pengguna. Okey, dapat pilihan pengguna yang ni return nombor pilihan. So, nombor pilihan cikgu tadi katakan 1 ataupun di sini if jenis operator sama dengan 5. Okay. Okey, di sini kita cuba run semula. Kita cuba run, kita lihat. Sepatutnya okey, dia akan keluar begini. Kalkulator bermenu, tambah tolak darab bahagi tamat. Contoh cikgu masukkan nombor 1. 1 untuk operasi tambah, dia akan minta dia akan minta nombor yang kedua. Tapi sini dia akan keluar di sini name error, name nombor 1 is not defined. Kira cetak jenis operator nombor 1 dan nombor 2 is not defined. Okey, nombor 1 is not defined. Maksud di sini kita tidak isytiharkan apakah di nombor 1 dan apakah di nombor 2. Di sini. Okay, tadi sebelum ni cikgu dah betulkan. Tadi cikgu letak kat sini sama dengan terletakkan 2 simbol sama dengan, patut jadikan 1 sahaja. Ini menu. Okey, kemudian sini cikgu dah ubahkan daripada jenis operasi jadikan jenis operator, tukarkan sebab di atas tu kita gunakan jenis operator. Dapat pilihan pengguna. Okey, dapat pilihan pengguna. Di mana cikgu ubah juga ikut sahaja dalam full text tu dapat pilihan pengguna, dipanggil semula function untuk dapat pilihan pengguna ni. Okey. Kemudian if jenis operator sama dengan 5. Okey, dan jangan lupa lepas if jenis operator sama dengan 5 ada noktah bertindih kat situ. Kena masukkan aktif sama dengan 0. Else kira kita jenis operator nombor 1 dan nombor 2. Dan dia beritahu sini nombor 1 is not defined, nombor 2 is not defined. Jadi okey. Kemungkinan walaupun kita masuk dalam function tadi kita dah define kat sini dan isytiharkan di sini, tetapi di sini dia tak baca juga. Jadi kita cuba letakkan di sini. Okey, kita definekan nombor 1 sama dengan
ataupun kita buat sama seperti itu. Okay, di mana kita buatkan satu senarai. Okey, bila simbol senarai kita menggunakan square bracket square bracket. Okey, bracket yang lurus, nombor 1, koma, nombor 2. Okey. Close bracket, square bracket. Okey, sama dengan kita nak bina satu senarai, nombor 1 dan nombor 2, di mana kita akan panggil semula function dapat 2 nombor tadi. Dapat 2 nombor. Dan dapat 2 nombor, function dapat 2 nombor ini dia akan pulangkan, dia akan returnkan 2 nombor, nombor 1 dan nombor 2. Dan kita nak isytiharkan nombor 1, nombor 2 dalam satu set senarai, sama dengan kita akan panggil semula function dapat 2 nombor. Begitu. Okey. Dan di sini kita dah ada nombor 1, nombor 2, kita dah isytiharkan. Dan cuba kita run sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita masukkan nombor 1 hingga nombor 5. Nombor 1 contohnya operasi tambah. Masukkan nombor pertama, nombor 1. Masukkan nombor kedua, nombor 1 juga. Jadi bila hasil tambah 1 tambah 1, sepatutnya dia akan print 2. Okey, alhamdulillah jadilah. Outputnya lah 1 tambah 1 sama dengan 2. Dan kemudian dia akan keluar semula, balik semula. Selagi kita tidak katakan kita nak keluar, maka dia akan keluarkan paparan kalkulator bermenu. Contoh cikgu nak tambah lagi, tolak pula 2, operasi tolak. Masukkan nombor 1, nombor kedua pun 1, jadi 1 tolak 1 sepatutnya kosong. Dan dia akan keluar lagi sekali arahan seterusnya, menu yang sama di sini. Dan jika cikgu nak tamatkan, cikgu letakkan nombor 5. Dan terima kasih. Okey, itu sahaja atau cara kita. Pasti akan ada keluar ralat ketika anda melaksanakan yang ini. Okey, pasti akan keluar ralat. Cumanya anda perlu faham di manakah ralat tersebut. Bila keluar ralat, dia akan nyatakan baris mana yang ralat tersebut dan jenis ralat yang keluar, sama ada ralat sintak, ralat masa larian ataupun ralat logik. Jadi anda kena perbaiki. Dan di sini tadi else lah, kita guna else, jadi kita guna elif. Okey, dan kita belajar if, elif, else. Okey, cuba kita last kali kita letakkan else. Apa akan jadi? else. Okey, else. Adakah keluar error atau tidak? Okay, run. Okay, indentation error, affected indentation block. Jadi tak boleh letak else kat sini. Okay, tidak boleh letak else kat sini. Kenapa kena letak elif? Ataupun kita letak else kat sini. Sebab kita dah belajar kan, else, if, elif, last kali adalah else. Okay, last kali adalah else. Satu, dua, tiga, empat. Okey, di sini cikgu tambahkan sebab kita dah belajar if, elif, last kali mesti else. Jadi cikgu buatkan juga if, elif, last kali else. Else ni maksudnya selain daripada nombor 1 hingga 4, jika dia masukkan kosong ke 5 ke sebagainya, dia akan exit. Exit maksudnya dia keluar daripada terus program. Okey, dia akan keluar terus daripada program. Okey, jadi untuk untuk pentaksiran bilik darjah yang seterusnya, masih lagi mengekalkan tahap penguasaan 3, aktiviti 4.11, iaitu menambahkan operasi kuasa dan punca kuasa untuk kalkulator bermenu. So, anda telah pun sepatutnya anda telah pun membangunkan satu
segmen kod Python untuk calculator bermenu seperti yang kita dah buat tadi. Dan sekarang anda perlu tambahkan dua lagi operasi kuasa dan punca kuasa untuk kalkulator bermenu ini. Jadi anda boleh cuba buat ya untuk hampir langkah yang sama. Okey, dan cikgu rasa anda boleh buat kerana dalam yang ini cuma hanya tambahkan, hanya copy paste sahaja langkah sedia ada. Dan anda perlu menambahkan operasi kuasa dan punca kuasa n bagi suatu nombor bulat di mana n ialah suatu integer positif, iaitu punca kuasa. Bukan kuasa punca kuasa. Jadi cuba selesaikan bagaimana untuk menambahkan operasi kuasa. Contohnya 2 kuasa 2, 2 kuasa 3 dan sebagainya. Kalau punca kuasa 2 berapa dan sebagainya. Okey, jadi cikgu tinggalkan ini untuk anda buat sebagai latihan tambahan. Okey, selamat menjawab.